Assalamualaikum, nama saya Raja Nurul Akilah binti Raja Azimisha. Saya akan menerangkan maksud pengenalan makanan. Menurut Akta Makanan 1983, pengenalan makanan ialah mana-mana individu yang terlibat secara langsung dalam menyediakan makanan, menyentuh makanan atau pembukaan yang menyentuh makanan dan mengendalikan makanan yang dibungkus atau tidak dibungkus atau perkakas dalam mana-mana premis makanan diwajibkan untuk mematuhi syarat kesihatan dan kebersihan yang sah dan telah ditetapkan dalam piawaian keselamatan makanan bagi mengelakkan masalah seperti keracunan makanan serta dapat mencegah penyakit bawaan makanan. Seterusnya, saya akan menerangkan perbezaan di antara keselamatan makanan dan kebersihan makanan. Keselamatan makanan ianya merangkumi semua aspek kebersihan dan kesihatan dalam pengenalan makanan untuk memastikan bahawa makanan selamat untuk dimakan oleh seseorang dan juga untuk mengelakkan berlakunya pencemaran silang oleh bakteria dan virus. Manakala kebersihan makanan biasanya lebih khusus berkaitan dengan penyakit bawaan makanan seperti ciri birik, loya yang timbul kerana pencemaran bakteria dan virus dalam makanan disebabkan tidak menjaga kebersihan diri dalam penghasilan makanan. Akhir sekali, saya akan menerangkan kepentingan pengenalan makanan yang betul dan selamat. Yang pertama, dapat mencegah penyakit bawaan makanan seperti ciri birik, sakit perut dan lain-lain. Yang kedua, dapat mengelakkan pelanggan daripada mengalami keracunan makanan. Yang ketiga, dapat membantu mengurangkan sisa makanan yang berpunca daripada makanan yang tercemar. Dan yang keempat, dapat melindungi dan meningkatkan reputasi perniagaan dengan pelanggan. Okey, seterusnya saya akan menerangkan 4 langkah untuk pengenalan makanan yang selamat. Yang pertama, pengenali makanan haruslah membasuh tangan dengan gerab. Basuh tangan selama 20 saat dengan sabun dan air sebelum, semasa dan selepas mengenali makanan. Yang kedua, jangan biarkan berlakunya pencemaran silang. Seorang pengenali makanan haruslah menggunakan berlainan papan pemotong bagi mengelakkan berlakunya pencemaran silang. Yang ketiga, masak dengan betul. Apabila suhu yang digunakan dengan betul, makanan yang dihasilkan akan selamat. Yang keempat, makanan yang telah dimasak haruslah disejukkan dengan segera. Makanan ini haruslah disejukkan dalam tempoh masa 2 jam. Okey, Assalamualaikum. Seterusnya saya Anissa Jiha akan menerangkan 10 peraturan untuk amalan makanan yang selamat. Okey, yang pertama, setiap pengenali makanan haruslah memilih makanan yang telah diproses dengan selamat. Yang kedua, pengenali makanan haruslah memasak makanan dengan teliti. Yang ketiga, makanan yang telah dimasak haruslah dimakan dengan segera. Dan yang keempat, penyimpanan makanan yang sudah masak haruslah disimpan dengan berhati-hati. Yang kelima, setiap makanan yang telah disejukkan haruslah dipanaskan semula. Okey, seterusnya, pengenali makanan haruslah mengelakkan sentuhan antara makanan mentah dan makanan yang telah dimasak. Ini untuk mengurangkan berlakunya cross contamination. Dan yang ketujuh, pengenali makanan haruslah membasuh tangan secara berulang kali. Dan yang ke-8, pekerjaan yang dilakukan di dapur kita haruslah menjaga kebersihannya dan melindungi makanan daripada serangga dan haiwan lain. Untuk penyediaan makanan, kita haruslah menggunakan air yang bersih. Okey, ini merupakan 7 langkah yang betul untuk mencuci tangan. Okey, mari kita lihat video yang akan ditayangkan.
itu sangat senang bagi bateri untuk masuk ke makanan jika disimpan bersama daging yang mentah. Cara yang kedua ialah dengan menggunakan papan pemotong yang berbeza bagi memberikan makanan mentah seperti daging, ikan serta makanan siap dimakan bagi mengelakkan daripada berlakunya pencemaran silam. Sebagai contoh, bateri boleh melipat daripada makanan yang mentah kepada papan pemotong dan juga boleh melipat kepada makanan yang telah siap dimasak jika menggunakan papan pemotong yang sama. Bateri ini juga boleh terdapat pada papan pemotong jika ikannya tidak dimasuk dengan tertib dan juga betul. Cara yang terakhir ialah dengan kerap mencuci tangan. Tangan perlu dibasuh dengan menggunakan sabun dan air suam ataupun sejuk serta dikeringkan dengan menggunakan tuala ataupun tisu. Tangan juga perlu dibasuh sebelum atau selepas mengendalikan makanan terutamanya seperti makanan daging, ikan, telur dan juga sayur-sayuran serta mencuci tangan selepas berbuang. Terdapat dua jenis bakteria yang membahayakan makanan iaitu bakteria jenis Salmonella dan juga bakteria jenis Norovirus. Salmonella adalah sekelompok bakteria yang biasanya dijumpai dalam ayam, telur, daging dan kadang-kadang buah-buahan serta sayur-sayuran yang tidak dicuci. Salmonella terjadi disebabkan oleh kebersihan yang tidak terjaga dan cara pengendalian makanan yang tidak betul. Kesan daripada bakteria jenis Salmonella boleh menyebabkan gejala seperti demam, cirit-pirit loya, sakit perut serta ringan yang mampu menyebabkan kesan di antara 3 sehingga 21 hari. Bakteria yang kedua pula diambil sebagai bakteria jenis Norovirus. Norovirus adalah virus yang sangat menular yang mana boleh menyebabkan muntah dan juga cirit-pirit. Norovirus ini boleh menjangkiti seluruh peringkat tubuh. Hal ini kebiasaan terjadi apabila seorang minum ataupun makan makanan tercemar atau menyentuh permukaan kotor dan kemudian ia meletakkan tangan ke dalam mulut. Simptom daripada bakteria jenis Norovirus ini berlaku di antara 12 sehingga 48 jam selepas terjadinya kontaminasi. Okey, hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Atika binti Brahman dan sekarang saya akan terangkan tentang food danger zone. Okey, food danger zone ini ialah suhu di mana bakteria ini membiak pada makanan jika tidak mengikut suhu yang betul untuk setiap jenis penyimpanan makanan. Ini adalah untuk memastikan setiap makanan itu selamat dan menghindar daripada penyakit bawaan makanan. Untuk mengelakkannya, mereka harus mengamalkan sanitasi yang betul ketika mengendalikan makanan tersebut. Bakteria ini dapat membiak pada suhu apapun, tetapi suhu di antara 8 darjah Celsius hingga 60 darjah Celsius adalah di mana bakteria ini membiak dengan cepat. Jadi, setiap makanan perlu disimpan mengikut suhu dan tempat yang betul. Terdapat pelbagai cara untuk memastikan makanan ini selamat dari food danger zone. Makanan daripada freezer perlu di-defrost dalam chiller terlebih dahulu untuk memastikan makanan ini selamat dari zon bahaya. Makanan yang berada di chiller sama ada produk tenusu atau makanan yang telah siap dimasak harus mengikut suhu yang telah ditetapkan. Sekiranya ingin memanaskan makanan, suhunya harus melebihi 70 darjah Celsius. Masa memasak dengan suhu yang betul amat penting untuk memastikan bakteria ini hilang. Okey, seterusnya ini adalah 2 contoh peralatan untuk mengukur suhu makanan yang telah dimasak ataupun memeriksa suhu yang betul sama ada di kawasan sekeliling ataupun dalam peti sejuk. Okey, sebagai kesimpulan, di sini kita dapat lihat bahawa keselamatan makanan ini penting bagi setiap orang untuk memastikan bahawa makanan yang mereka kendalikan itu selamat untuk dimakan. Mereka harus mengikut langkah dan cara yang betul untuk memastikan makanan ini selamat.